وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kita sangat bersyukur kepada Allah kerana dengan kurniaannya, izinnya, kita dapat pagi ini bangun mendirikan salat subuh berjamaah, yang mana ini merupakan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, iaitu mereka bangun di awal pagi dan memulakan kehidupan mereka dengan tunduk dan taat kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mereka yang bersifat munafik ataupun orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini susah dan berat untuk bangun dan menunaikan salat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa salat subuh ini di antara salat yang sangat berat. Ma athqalus salah 'alal munafiqin, tidak ada salat yang sangat berat untuk ditunaikan dan dilakukan, didirikan oleh orang-orang munafik, melainkan salat subuh ataupun fajar dan juga salat isya. Lau kanu ya'lamun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sekiranya manusia itu mengetahui apa yang ada di sebalik janji-janji Allah kepada mereka yang melakukan salat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan mengusahakan untuk mendatangi salat tersebut walaupun mereka terpaksa datang secara merangkak. Hadirin mukminin tuan-tuan, pagi ini kita nak mengambil kesempatan untuk mendengar sedikit daripada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya berkaitan dengan syurga ataupun Al-Jannah. Pertama, seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menjadikan manusia, menyuruh kita beramal, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan dan ganjaran. Sebab itu di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, mereka apabila melakukan sesuatu, mereka ada di kalangan sahabat-sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang jika kami lakukan boleh memasukkan kami ke dalam syurga? Apakah amalan yang paling afdal dan dicintai oleh Allah? Jika kami memberikan harta dan nyawa kami ini, apakah yang akan diberikan oleh Allah kepada kami?" Ada juga sahabat yang bertanya, "Jika saya terkorban atau mati di dalam medan jihad dan berperang ini, apakah yang akan saya dapat? Di manakah tempat yang akan saya diletakkan jika saya mati di dalam peperangan ini?" Lalu Nabi menjawab kepada soalan-soalan ini adalah dengan jawapan bahawa kamu akan dibalas dengan balasan syurga. Ini menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jal memotivasi kita, memberikan suatu semangat kepada kita untuk berusaha di atas muka bumi ini dengan janji yang sangat besar, iaitu syurga. Ayat yang selalu kita baca, sebentar tadi pun kita lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin at-tayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, mahukah kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala melontarkan satu pertanyaan yang sangat besar. Mahukah kamu aku tunjukkan, aku beritahu suatu perniagaan
usaha niaga yang jika kamu masuk terlibat di dalamnya, ia akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tuan-tuan, kejayaan yang paling besar bila kita bercakap tentang soal kejayaan ni, mungkin manusia melihat kejayaan dari sudut kelulusan, pangkat dan kedudukan. Tetapi Allah apabila menyebut di dalam Al-Quran, bila kita sebut apakah yang dikatakan sebagai kejayaan yang sebenarnya, Allah kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Inilah hakikat kepada kejayaan. Mungkin di dunia kita tidaklah kelihatannya berjaya. Mungkin pada pandangan manusia kita tidaklah tergolong dalam kalangan orang yang senang, kaya, hebat, ada kedudukan, dikenali. Mungkin kita tidaklah sehebat itu. Tetapi tuan-tuan, saya selalu mengingatkan diri saya dan semua yang mendengar ataupun semua yang menghadiri kuliah-kuliah kita, bahawa kejayaan yang sebenarnya, faman zuhziha, sesiapa yang Allah selamatkan dia di akhirat esok, itulah perhitungan sebenar kita. Itulah apa yang akan menentukan hidup kita. Bukan di dunia. Di dunia ini apapun kesusahan yang kita lalui akan ada pengakhirannya. Apa sahaja kesusahan, kepayahan, penderitaan yang kita tanggung di dunia ini ada titik noktahnya. Tetapi akhirat esok tak ada kesudahan. Maka Allah sebut, sesiapa yang kami selamatkan, yang kami keluarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan kami masukkan ia ke dalam syurga, faqad faz, itulah makna kepada kejayaan dan kemenangan yang sebenar. Sebab itu hidup ni perjuangan, hidup ni pertarungan. Dan saya dan tuan-tuan, kita tak tahu berapa lama lagi kita akan bertempur dan berjuang di atas muka bumi ini. Dan kita akan merasakan kemenangan itu apabila Allah memasukkan kita dan kaki kita menjejak ke dalam pintu syurga. Jadi tuan-tuan, sementara hayat di kandung badan, masih diberikan nyawa dan kesihatan, maka berjuanglah untuk kejayaan yang sebenar. Hadirin mukminin, tadi Allah sebut apa? Beriman kepadanya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang dengan harta kamu dan diri kamu. Allah sebut dalam ayat yang sama, sesiapa yang melakukan hal-hal tersebut, kami akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kita sebut dulu, Allah apabila dia sebut tentang kenikmatan syurga, tentang keindahan syurga, dia selalu sebut kebun, dia selalu sebut sungai, dia selalu sebut mata air. Ada mata air, ada sungai, ada pokok, ada kebun, ada buah-buahan. Kerana apa syurga itu disifatkan seperti itu? Satu, latar keadaan rakyat atau manusia ketika Quran turun di tanah Arab. Al-Quran turun di tanah Arab. Jadi orang Arab apabila dia nak imagine atau dia nak rasakan kenikmatan itu, dia akan bayangkan kebun, sungai. Sebab itu orang yang ada sungai, ada kebun, dalam kebun tu pula ada sungai, ini orang yang paling kaya lah di kalangan orang Arab, orang yang sangat beruntung. Maka Al-Quran meraihkan kepahaman orang Arab masa itu. Pasal itu bila dia sebut syurga, sifat-sifat itu mudah difahami oleh orang Arab. Kenikmatan itu dapat dirasai oleh orang Arab. Kita mungkin duduk di Malaysia yang banyak pokok, yang banyak kebun, yang banyak sungai ni tak rasa sangat.
Tapi kita pun kalau nak pergi bercuti, kita cari sungai yang cantik, kita suka pemandangan. Kerana manusia itu suka kepada keindahan itu. Maka Allah sebut syurga sedemikian. Kemudian tuan-tuan, apa yang kita nak bincang pagi ini, bila kita kata kita nak masuk syurga, dan kita memang nak syurga, dan Nabi suruh kita minta. Kita mari salat ini pun yang mendorong kita, yang membawa kita, yang membangkitkan kita, yang memberikan semangat dan kekuatan itu adalah apa? Janji dan balasan Allah. Dan kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tuan-tuan minta, saya minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau redamu dan syurga Engkau. Wa a'udzu bika min sakhatik, dan aku berlindung jauh daripada kemurkaan Engkau dan daripada neraka Engkau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta syurga. Wa idza sa'altumullaha fas'alil firdausi a'la. Apabila kamu berdoa meminta kepada Allah, doa dan mintalah kepada Allah syurga Al-Firdaus yang paling tinggi. Nabi suruh kita masukkan dalam doa kita itu, Allahumma inni as'aluka Al-Firdaus. Aku memohon kepada Engkau ya Allah syurga Al-Firdaus. Kita nak masuk syurga, kita minta syurga, kita harapkan syurga. Cita-cita kita yang paling tinggi adalah untuk masuk ke dalam syurga. Lepas itu Nabi pun bila dia nak motivate sahabat, dia akan sebut, kalau kau buat ni kau masuk syurga. Siapa yang buat ni duduk dengan aku dalam syurga. Ini satu sebab kenapa sahabat-sahabat memandang dunia ini sebagai kecil, kerana mereka melihat syurga. Hadirin mukminin tuan-tuan. Jadi untuk kita masuk ke dalam syurga, kita kena melihat beberapa sifat. Secara ringkasnya pagi ini tuan-tuan, saya ingin memetik daripada surah Qaf. Surah Qaf ayat 31 hingga 35. Kita nak ambil hari ini surah Qaf ayat 31 hingga 35 tentang sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dimiliki oleh ahli syurga. Dalam surah Qaf ayat 31 hingga 35, Allah menyebut 4, tak banyak 4 ya. Allah menyebut 4 sifat yang dimiliki oleh ahli syurga. Maksudnya kalau tuan-tuan ada keempat-empat sifat ini, maka tersenarailah dengan izin dan kehendak Allah sebahagian daripada ahli syurga. Jadi kita nak tengok pagi ni 4 sifat itu. Dan kita nak tengok dan kita nak dengar, adakah kita memiliki 4 sifat itu. Tak banyak kan? Kita boleh cek, boleh tengok. Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, inilah tujuan kita mengaji. Kita mari, kita dengar, kemudian kita semak. Jika ada, kita kekalkan istiqamah. Tuan-tuan dengar sekali lagi, tuan-tuan tengok sifat itu ada pada diri tuan-tuan. Alhamdulillah, istiqamah, kekalkan sifat itu. Kalau belum ada, kita mulakan untuk beramal dengan sifat tersebut. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, ada 4 sifat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat 31, wa udlifatil jannah lil muttaqin ghaira ba'id. Dan kami sediakan kepada orang-orang yang bertakwa itu syurga yang dekat kepada mereka. 1 sifat dia, hadza ma tu'aduna likulli awwab hafiz. Yang pertama, awwab. Allah Subhanahu wa taala sebut sifat yang ada pada ahli syurga, penghuni syurga, pemilik syurga adalah orang yang awwab, yang balik kepada Allah Azza wa Jalla. Balik dalam erti kata apa?
dia tergelincir, terkeluar, terpesong, terseleweng, tersasar daripada jalan yang lurus. Kemudian dia sedar, dia masuk dan patah balik ke jalan yang lurus tadi. Awwab artinya apa? Balik ke pangkal jalan. Tuan-tuan, secara ringkas, saya dan kita yang berada di dalam masjid ini mengaku bahawa dalam perjalanan hidup yang kita tempuh dan kita lalu sepanjang 40 ke 50 tahun yang Allah bagi usia kita, mungkin lebih daripada itu, akan ada saat dan detik, masa dan ketikanya kita tersasar daripada jalan yang lurus. Kerana demikianlah tabiat manusia itu, akan ada ketika imannya naik dan kurang. Ada ketika takwanya kukuh dan mantap. Ada saat dia mudah tergelincir dan terpedaya. Kita bukan maksum. Kita ini anak Adam. Kullu bani Adam khata'. Setiap yang bernama anak Adam itu melakukan silap. Hatta kan Nabi Allah Adam alaihi salam, Abul Bashar, bapa kepada keturunan manusia, daripada dialah bermulanya manusia, juga tergelincir. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami telah menganiayai diri kami. Saya tak bercakap soal dosa, tuan-tuan, dosa saya. Kita tak bercakap soal dosa. Dosa memang akan dilakukan oleh manusia. Manusia memang akan jatuh ke dalam dosa. Cuma ahli syurga bukanlah orang yang tidak berdosa. Syurga itu bukanlah dimasuki oleh orang yang tak buat dosa. Siapa yang tak buat dosa? Kalaulah Allah menjadikan syurga itu untuk orang yang tak pernah buat dosa, orang yang selamat daripada dosa, tak ada orang yang akan menghuni syurga melainkan para malaikat. Kerana tabiat manusia itu, dia buat dosa. Cuma yang membezakan kita dengan syaitan, iblis, semalam kita sebut, apabila Adam melakukan dosa, dia awwab, dia bertaubat dan balik kepada Allah. Tuan-tuan boleh tengok, Adam buat dosa, Iblis buat dosa. Kedua-dua mereka melanggar arahan Allah. Wala taqrab hadhihi asy-syajarah. Kau jangan dekat dengan pokok ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau engkau dekat dengan pokok ini, kau termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Quran menyebut tentang arahan Allah kepada Adam. Tapi Adam langgar. Fa'adallahuma syaitan. Syaitan telah menggelincirkan kaki mereka. Syaitan telah berjaya menipu dan memperdaya Iblis, memperdaya Adam, sehingga tunduk kepada hasutan Iblis. Akhirnya Allah hukum mereka. Tetapi daripada duduk dalam syurga, buat silap, dihalau keluar, qulna, pergi keluar. Allah kata qulna bitu, pergi keluar. Tapi mereka masuk balik. Apa yang menyebabkan mereka masuk balik? Awwab. Sebab itu tuan-tuan, rahmat, keluasan ampunan Allah itu sangat luas. Kita mungkin dalam hidup kita ada masa kita muda, jahil, ada masa gelojak nafsu kita kuat, ada apa kata dengan persekitaran masyarakat, dengan keadaan sekeliling kita tewas. Tetapi Allah kata awwab, iaitu mereka yang balik kepada Allah daripada maksiat kepada taat, daripada hati yang lupa dan lalai kepada mengingati Allah. Kata para salaf,
Semisal Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, tuan-tuan tahu kan? Tabi'in besar, alim besar, yang kita sebut menantu kepada Abu Hurairah. Kata dia, yang dimaksudkan dengan awwab, orang yang apabila membuat dosa dia bertaubat, kemudian dia mengulangi dosa itu, sekali lagi dia bertaubat. Ini kata Sa'id ibn al-Musayyib. Awwab adalah orang yang apabila dia tersilap, dia melakukan dosa, dia tidak pernah berputus asa daripada bertaubat. Dan ada tak kemungkinan untuk kita repeat dosa? Ada. Saya dengan tuan-tuan, kita tak bersifat tetap tau. Kita ada masa iman naik, iman turun. Sebab itu kita tengok dalam hadis Allah menyebut tentang satu hamba, aznaba dzamban, dia buat satu dosa, kemudian dia buat lagi dosa, kemudian dia buat lagi dosa, kesudahannya dia masuk syurga. Kerana setiap kali dia melakukan dosa, dia bertaubat. Artinya dia awal. Jalan yang lurus, kadang-kadang kita terkeluar. Bila kita terkeluar, tuan-tuan, contoh-contoh pergi mana-mana tempat, tuan-tuan ikut wave kan, ikut direction tu, Google ke wave ke, tuan-tuan terkeluar, apa dia buat? Tuan-tuan tersilap, dia kata turn left, tak sampai lagi pada simpang tu, tuan-tuan corner dulu. Apa dia buat? Recalculate. Betul tak? Dia akan buat kiraan semula atau adjust semula supaya tuan-tuan balik ke road yang sebenar. Hidup kita demikianlah tabiatnya. Jangan pula dah tuan-tuan tersesat, nak kono kot tu tersesat. Dia duk habaq, suruh masuk balik. Dia duk habaq, suruh masuk balik. Biar pi ya. Tuan-tuan pun dengan kerah kepala, dengan ketegak, dengan degil, dengan sombong dan bongkak, terus ikut suka. Dia pula setiap kali tuan-tuan silap, dia duk habaq kot ni. Setiap kali dia pun duk bunyi tu, bunyi suruh apa? Bunyi dia kekilik balik tu. Tuan-tuan pun tahu kan, dia bunyi dia macam dia nak berbetul balik jalan tu. Tuan-tuan pun tetap dengan kerah kepala, langgak. Tak sampai. Walaupun setiap kali tersilap tu dia cuba. Tetapi macam bukanlah saya nak kata macam tak ni, tapi macam tu dia boleh habaq, dia boleh nasihat, dia boleh bagi tahu. Tetapi akhirnya the last decision kita yang putuskan. Sebab itu apabila Adam buat silap, Allah menunjukkan, Allah tunjuk macam mana kau nak balik pada aku. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Apabila Adam tergelincir, tersasar, terkeluar daripada landasan yang benar, Allah telah ajar, mari balik. Macam mana nak U-turn balik, macam mana nak kembali balik ke jalan yang benar. Fatalaqqa Adam pun ambil cara itu, dan Adam bertaubat, dan Allah terima. Apa yang berlaku kepada iblis? Dia tak nak balik. Iblis mal'un, terlaknat, terkeluar, terputus daripada rahmat Allah kerana dia tidak ada awwab. Dia tak mau patah balik, dia sombong, aba wastakbar. Ini yang membezakan kita. Ada orang bila kita tegur, bila kita nasihat, bila kita bagi tahu, bila kita mengajak, dia angkuh, dia rasa dia maha benar, dia rasa susah nak menerima teguran. Ini bukan sifat ahli syurga. Sebab itu kalau kita dengar kuliah, kemudian kuliah itu kadang-kadang memberikan satu teguran kena pada kita, kita syukur kerana hati kita masih lagi terbuka untuk patah semula. Lepas itu bila ada orang nasihat, setengah orang dia tak suka. Dia kata apa ni, kuliah apa ni, ceramah apa ni, mengata ke orang. Bukan kita mengata ke orang.
Kita mengajak manusia untuk awal balik. Dan dalam kata-kata nasihat itu, kadang-kadang ia mengenai perbuatan, tindakan dan perangai kita. Maka kita hendaklah bersifat lapang dada, kerana kita bukanlah orang yang sempurna, hatta yang bercakap. Itu yang pertama. So, tak buruk berdosa ni dari satu segi lah. Salah. Tapi dari satu segi, yang buruknya bukan dosa, buat dosa tu. Pasal tu bila orang buat dosa, kita tak benci orang. Kita benci yang dia buat tu, perbuatan dia. Bila satu orang buat dosa, kawan yang buat dosa tu kita kasih dia. Tapi kita marah pada dosa yang dia buat. Pasal apa? Apabila dia tinggal, dia bertaubat, dia kembali menjadi orang yang kita kasih. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Dalam ayat tersebut, setelah Allah sebut awwab, tuan-tuan dapatlah balik. Kalau kita nak syarah bab awwab ni mungkin ambil masa 3-4 kuliah. Tapi pokok pangkalnya, tidak ada penamat bagi orang beriman sehinggalah nyawanya dicabut. Kalau tuan-tuan tanya, sampai bila tuan-tuan? Sampai bila ustaz? Sampai bila? Sampai bila kita boleh salah, undur balik, salah, patah balik, salah, kembali balik, salah, pusing balik. Sampai bila? Malam yugharghir. Selagi mana ada hayat di kandung badan, nyawa di tangan kita, masih lagi ada nafas, ada peluang untuk kita bertah balik. Allah. Yang kedua, hafiz. Quran kata hafiz, iaitu yang menjaga. Sifat yang kedua yang disebut oleh Allah di dalam surah Qaf ini, ayat yang ke-32 ini, Allah menyebut ahli syurga itu yang kami dekatkan syurga kepada mereka, hafiz. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, iaitu ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya dan dia pun menjalankannya. Kata Qatadah, hafiz, ia menjaga kewajipan dan perintah serta nikmat yang Allah janjikan untuknya. Nampak? Maksud hafiz ni apa? Orang yang menjaga satu, suruhan dan larangan. Yang kedua, menjaga nikmat. Sekejap lagi saya nak ulas sikit. Soal jaga suruhan ni, tuan-tuan, Allah apabila dia suruh kita, ini penting untuk kita faham. Allah bila dia suruh perintah salat, puasa, satu benda yang orang kena sedar, Allah tidak berhajat kepada amalan kita. Sehari tuan-tuan sembahyang subuh, sekejap lagi tuan-tuan nak salat lagi, tuan-tuan nak buat ibadat lagi. Perkara yang paling besar tuan-tuan kena faham, Tuhan tidak memerlukan ibadat kita. Setengah orang tak tahulah kan. Dia kata, hari ni alhamdulillah aku pergi sembahyang subuh, Allah Ta'ala boleh sikit lah. Uish, takkan? Kan? Maksudnya kalau kita tak sembahyang, jam Allah. Hari ni aku tak mau sembahyang, aku mobile. Ajak sikit. Kan? Dia bongkar. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Dalam hadis kursi, Nabi kata, kalaulah manusia awalukum wa akhirukum insakum wa jinnakum, kalaulah manusia yang paling awal sehingga yang paling akhir, seluruh jin dan manusia beriman. Tak ada dalam betah buka bumi ni yang tak beriman. Habis satu dunia beriman. Tak bertambah sikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah. Tak berkurang sikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah. Allah bukan ahli politik yang bergantung kepada penyokong dan pengundi. Kita jangan doa selalu tu. Pasal itu orang yang tak pernah sujud pun Tuhan bagi makan kenyang. Pasal dia tak bergantung, dia tak berharap.
Jangan kita duk rasa aku main semayang ni untuk Allah ni, maksudnya Allah untung aku semayang, dan kalau aku tak semayang Allah rugi. Allah tak berhajat kepada kita, dan Allah tak heran pun. Dia buat kita ni bukan untuk dia, tetapi nak menunjukkan kebesaran dia. Kalaulah dalam hadis tu kata apa? Kalau semua manusia, awalukum wa akhirukum jinnukum wa insakum, semua kufur, jin, manusia, awal, hujung, semua kafir, semua lawan, semua tak semayang, tutup semua masjid, tak ada orang beriman, adakah Tuhan berkurang kerajaan dia? Tak ada. Pasal itu kita ni kena duk faham, kena duk rasa apa? Yang kita buat ni bukan kerana Tuhan perlu. Aku kena puasa ni, sekali aku tak puasa sekali. Tak. Dia bukan lagu kefahaman sesetengah agama. Saya tengok satu cerita orang putih saya nak kongsi sikit lah. Cerita ni pasal dia ada kaitan dengan agama. Cerita dia Tuhan Yunan. Olimpik kan, Olimpik itu untuk membesarkan Tuhan Yunani lah kan. Olimpik. Dia punya kepala Tuhan Zeus. Saya pun tak tahu sebut tak betul, Zeus. Dalam cerita tu, dalam kepercayaan orang Yunan, dia pakai Tuhan Zeus ni dan segala Tuhan-Tuhan, banyaklah. Zeus ni dia ada anak, dia ada adik-beradik. Kepercayaan dia lah. Dan kadang-kadang pahaman ni pun macam kita, kalau orang awam kita tak faham pun dia duk rasa macam tu. Tuhan Yunan akan kuat kalau ramai orang sembah dia. Pasal itu dia buat kuil Tuhan Zeus, orang pergi sembah. Kalau ramai orang sembah, ramai orang taat, ramai orang puja dia pun semakin kuat dan sihat. Tapi kalau ramai orang tak semayang, ramai orang tak puja dia, tak pergi sembah dia akan sakit dan lemah. So macam mana dia nak maintain bagi orang sembah dia? Dalam filem tu lah, dalam kepercayaan dia tu, dia buat based on kepercayaan dia lah. Macam mana dia nak bagi semua orang sembah dia, nak bagi dia maintain kuat? Kalau duk nampak macam pengikut dia ni, orang ramai duk gelong ni, Tuhan Zeus akan hantar bala. Duk nampak kuil ni, orang pun tak ramai sembah dia pun lemah, tapi dia ada power ni. Dia hantam sekali, so depa terkejut, depa pun ramai-ramai lah balik pergi kuil, dia pun kuat balik. So dia ada macam apa? Give and take, boleh duk runding, negotiate dengan Tuhan. Hang beringat, kalau hang tak bagi kami rezeki, kami tak pergi kuil, hang sakit. Tapi kalau hang bagi kami rezeki, kami pergi sembahyang di kuil hang, dia sembah hang kuat. So macam mana nak jadi Tuhan kalau bergantung kepada hamba, bergantung kepada makhluk? Ini bukan tabiat Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah sebut dalam Quran, dia tak memerlukan rezeki, dia tak memerlukan kita bagi makan, dia tak berhajat kepada kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, wallahu ghaniyun hamid. Dia yang kaya, dia yang bagi, bukan dia minta kepada kamu. So tuan-tuan, hebat macam mana pun, banyak mana pun tuan-tuan bayar zakat, berapa ratus rakaat pun tuan-tuan sembahyang, beratus ribu kali pun pergi umrah, berpuluh kali pun tuan-tuan pergi haji, puasa tiap-tiap hari pun, taklah memberikan apa-apa untung kepada Tuhan. Itu dia. Tuhan tak berhajat kepada ibadat kita. Tapi pasal apa dia suruh kita buat? Pasal apa dia yang perintahkan benda tu? Untuk kita sendiri. Mau kalau boleh fikir lagu tu, kan? Saya bagi contoh macam ni lah, tapi tu pun tak apa nak kena lah. Pasal tak boleh nak bandingkan Tuhan lah, walillahil mathalul a'la. Saya bagi contoh mudah macam ni. Tuan-tuan yang marah pula, saya contoh mudah. Saya ada anak, tuan-tuan ada anak, betul tak? Okey. Semua ibu bapa yang clear otak dia ni akan suruh anak dia, clear ni betul lah, orang bagus lah, akan suruh anak dia mengaji. Abang belajar elok-elok abang belajar elok-elok, nanti abang boleh periksa elok, abang dapat kerja elok-elok, abang mendapat gaji elok, abang nanti hidup aman, selesa, abang boleh
Betul tak? Tuan-tuan suruh kan nasihat. Abang kerja elok-elok, abang mengaji elok-elok. Ngaji buat kerja elok-elok. Kita duk suruh dia. Kita suruh dia mengaji elok-elok. Belajar elok-elok. Kerja elok-elok. Nanti dia dapat. Dia boleh hidup. Kita pesan dia. Taklah sama dengan Tuhan. Pasal kita pun sebenarnya dalam duk suruh tu adalah tui kita nak tumpang. Faham tak? Abang belajar lah elok-elok. Kok abang boleh jadi engineer ke apa. Ke yang hebat-hebat lah kan. Boleh jadi elok-elok ni. Isu abang kerja senang, mak pun boleh tumpang senang. Artinya ada bahagian tu dalam dia suruh tu. Tapi itu bukanlah semua. Setengah orang dia kata, saya ustaz, alhamdulillah, saya suruh anak saya mengaji, bagi anak saya mengaji pun semua depa alhamdulillah, depa semua okey. Saya depa tak ambil. Maksudnya apa? Kita suruh tu bukan kerana kita. Saya tahu tuan-tuan semua suruh tu bukan kerana tuan-tuan. Tapi kita suruh tu macam tu lah. Walaupun ada lah sebahagian dia nak harap juga lah. Tapi kita suruh anak kita tu, kalau dia belajar, untuk siapa? Soalan saya tu, yang kita suruh dia belajar betul-betul itu, suruhan kita kepada dia tu untuk siapa? Untuk himself. Untuk dia sendiri. Tapi dia duk rasa apa? Mak aku ni suruh aku belajar apa? Lepas tu dia marah kat kita, dia mebal. Dia marah kat kita, dia mebal, dia tak mau mengaji. Siapa yang rugi? Ni bahasa saya bagi tuan-tuan ni, contoh nak bagi faham tu, tangkap tu ni. Kata aku marah kat mak aku mebal kat mak aku ni, ha? Adalah tak puas hati tahu nak bertengkar, aku tak mau mengaji, aku nak berhenti sekolah. Mak hang sekupang pun tak rugi atas tindakan hang tu. Dan lepas tu dah lama dah tua esok dia pun menyesal. No, kalaulah aku tak mebal, aku dengar cakap, aku ikut, dah aku jadi bagus. Nampak? Barulah kita sedar yang mak kita yang suruh, yang hingat tu untuk kita. Tuan-tuan bila mati esok, bangkit di hadapan Allah, segala ibadat yang tuan-tuan rasa penat, letih, kadang-kadang orang rasa aku main sembahyang ni, rasa macam Allah hajat tak. Lepas itu kita main nak sombong sikit, main nak rasa bongkok. Bila buat ibadat lebih sikit, kita macam berdosa, kemah aku ni. Walhal untuk kita. Untuk kita. Bila kita rasa kita buat tu untuk kita, maka kita buat sungguh-sungguh lah. Maka sebab itu al-hafiz ataupun hafiz, orang yang menjaga suruhan dan larangan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah sebut apa? Pasal itu orang yang kita nampak sifat ahli syurga. Kita nampak sifat ahli syurga. Dia jaga. Salat dia jaga. Makan minum dia jaga. Benda-benda yang syubhah dia tak ambil. Kan? Itu sifat orang bertakwa. Orang bertakwa ni kadang-kadang kita tengok penampilan dia biasa, pakaian dia biasa, tapi dia jaga. Kadang-kadang mungkin dia pakai seluar, pakai t-shirt, tapi azan dia pergi solat. Berhenti kerja. Maksud dia berhenti sat urusan dia main sembahyang. Soal benda-benda yang tak jelas, benda-benda yang syubhah, dia tak ambil. Mulut dia jaga, mata dia jaga. Ini sifat ahli syurga. Yang ketiga, Allah kata, kita ada dua lagi. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Sifat yang ketiga, khasyiyar rahman bil ghaib, iaitu orang yang takut kepada Tuhan dalam keadaan dia tak nampak Tuhan. Ini pasal itu dalam hadis Nabi kata 7 golongan yang Allah payung dengan arash, matahari sejengkal atas kepala, peluh ni, peluh lah ni, matahari tak tahu beratus juta, berapa ribu kilometer, peluh tak sangka dah. Bayangkan sejengkal atas kepala. Nabi kata ada yang tenggelam dengan peluh sampai buku lali, ada yang peluh dia sampai lutut, ada yang peluh dia sampai paha, ada yang peluh ni, bayangkan peluh. Ada yang hapus. La dhilla illa dhilluh. Tak ada nak pergi duk lari tang mana, nak pergi duk payung tang mana. Siapa dia antara golongan dia? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Satu laki-laki dia duduk seorang-seorang, perempuan pun sama masuk juga lah hadis ni. Dia seorang-seorang, dia dengan Allah Taala, dia menangis. Orang yang depan orang pun sama, belakang orang pun sama. Tuan-tuan, di antara benda yang kita takut apa dia?
Kita takut amalan kita Tuhan tak terima. Dalam Quran Allah sebut akan datang satu golongan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan takut. Aisyah dengar, Aisyah tanya Rasulullah, siapa orang yang takut ni? Orang minum arak ke? Orang berjudi ke? Pasal dia mai dekat Allah, dia takut, dia rasa takut. Aisyah tanya, kaki botol ke? Kaki minum ke? Kaki judi ke? Nabi kata tak. Yang Allah maksudkan takut dalam ayat tu bukan orang yang buat dosa, tapi orang yang buat ibadat. Yang takut tu orang yang salat, orang yang bayar zakat, orang yang puasa. Kalau salat, kalau bayar zakat, kalau puasa, takut apa? Yang takut ni orang yang tak ada apa. Takut ni orang yang tak ada apa. Ni dah ada takut. Nabi kata takut yang paling besar, takut membimbangkan fikir sama ada yang kita buat tadi Tuhan terima ke tak. Siapa pun tak tahu. Saya imam, tuan-tuan makmum, saya bercakap, tuan-tuan dengar, semua kita nampak zahir. Di sisi catatan malaikat tak tahu, mungkin saya balik kosong, tuan-tuan balik penuh, kita tak tahu. Salat satu barisan, tunduk rokok sama, pergerakan selaras, tapi dari sudut ganjaran, dari sudut pahala di sisi Tuhan. Pasal itu bila habis kita Allahumma inni apa? As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Tu benda yang Nabi minta, wa amalan mutaqabbala, supaya Allah terima apa yang aku buat. Takut. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu, kata Al-Quran dalam surah Qaf ni, apa dia? Wa jaa biqalbin munib, dan dia balik kepada Allah dalam keadaan hati yang bertaubat. Hati yang bertaubat. Hati ahli syurga ni, tuan-tuan, payah. Hati ahli syurga ni payah. Kalau tuan-tuan ada hati ni, bukanlah saya kata confirm, saya pun tak tentu lagi, tapi inilah tabiat ahli syurga. Sebagai penutup, mari kita didik hati kita, tuan-tuan, asuh hati kita. Payah. Ahli syurga tak ada dengki. Tak ada dengki. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lain lebih. Satu hari Rasulullah kata dekat sahabat, akan keluar daripada pintu itu ahli syurga. Sahabat yang ada dengan Nabi semua tengok. Keluar satu pemuda, basah janggut dia, kesan daripada wuduk, duk nampak ayat wuduk, pakaian lekeh lah, pegang kasut, duk kepik kasut, masuk dalam masjid semayang. Siapa pun tak kenal, tak glamour, tak hebat, nampak pun lekeh. Esok sat lagi mai ahli syurga. Orang yang sama. 3 hari dia, the same person. Sahabat kata, aku nak pergi tengok apa amalan dia. Lalu sahabat tu pergi. Dia kata, saya ada masalah dengan bapa saya. Saya ingat saya nak tumpang 2-3 hari. Dia tersilangkan. Dia tak tanya, dengar, ahli syurga. Dia kata, gaduh pasal apa? Apa jadi? Dia tak ada duk kalut, duk korek-korek ni. Kalau kita satu orang main habaq, boleh aku tumpang rumah aku bergaduh dengan pak ah. Duk. Jadi gua mana? Pasal apa? Ish. Cerita mai. Tak. Kawan ni tak tanya. Itu urusan hang, masalah hang. Dia tak silap. Tidak. Ya, dia tak masuk campur. Nampak perangai sifat ahli syurga tu duk nampak. Kita yang tak minta izin pun, saya duk nampak sedih ni, apa je ni? Ceritalah boleh. Tak ada. Bukan urusan kita. Tarkuhu ma la ya'ni. Jangan ambil tahu. Dia pun tengok lelaki tu sembahyang pun taklah banyak. Puasa pun tak, berzikir pun tak. Dia tidur, makan biasa. Itu 3 hari kami duduk dengan Nabi. Nabi kata, hang ahli syurga. Pendek cerita, aku main ni nak siasat, tapi tengok tak boleh apa pun. Lah ni senang nak belum balik ni, nak bagi clear, nak bagi aku tenang. Habaq main apa siapa, hang buat apa? Terus tanya. Dia pun kata dia tak tahu. Dia kata dia tak tahu. Cuma dia kata
Di antara benda yang mungkin dia adalah tabiat, dia tak pernah dengki dengan orang. Dia tak pernah dengki. Sebab itu tuan-tuan, balik tengok surah Al-A'raf ayat 42 dan 43. Bukan senang tuan-tuan kita nak buang sifat dengki. Kadang-kadang dengan rumah sebelah kita pun dengan harta dengki ni, di kalangan adik-beradik yang lahir dari ibu dan ayah yang sama, Yusuf alaihissalam, yang dengki dia tu siapa? Yusuf bin Yaqub. Yang dengki dengan Yusuf tu pun semua bin Yaqub. Tak ada pun bin Abu Bakar ke, bin Usman ke, bin Ali ke, bin apa ke, bin Daud ke. Yang dengki dengan Yusuf tu bin apa? Semua bin Yaqub, bin Yaqub, bin Yaqub. Yang tauk dalam telaga tu, yang buhung pak dia tu, yang rancang nak bunuh Yusuf tu, semua bin Yaqub. Semua anak Yaqub alaihissalam. Tapi mereka boleh dengki. Tu dia yang kata dengki tu. Quran kata apa? Quran kata, walladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, kami beri kepada mereka syurga. Wa nazza'na, Quran kata wa nazza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut daripada hati ahli syurga itu ghil, dengki. Tuan-tuan mayang jenazah ada tak baca doa ni? Apa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Apa dia? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajak kita tu dalam salat jenazah. Kita boleh baca doa tu. Apa dia? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah meninggalkan kami di dalam iman. Lepas itu bila kita lalu kubur, kita kata antum sabiqun. Antum sabiqun, kita cakap dengan orang kubur, antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Kamu telah mendahului kami, kami akan menyusul kemudian. Allah ajak apa? Hatta dengan orang yang dah mati tu, orang yang dah mati tu pun jangan dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami ada dengki pada orang-orang beriman. Maka ahli syurga bila dia tengok orang dapat nikmat, dia rasa syukur dan dia tenang, kerana itu pilihan Tuhan. Dan kalau dia tengok orang susah, dia doa, Allah angkat. Kalau ada tabiat, ada hati itu, hati orang beriman ini kata Nabi selembut hati burung. Hati burung, Nabi umpamakan orang beriman ni, ahli syurga ni hatinya burung. Hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh, hati yang mudah menangis, hati yang mudah rasa kesian ke orang, hati yang tidak ada dengki dan khianat. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.